Taksiran akhir. Nama Nurul Rahmah Eliana binti Razali. Nombor matrik D2021 1098437. Bahagian B. Pembentangan teori pilihan. Teori yang dipilih dalam pentaksiran akhir ialah teori pengkaedahan Melayu oleh Hashim Awang. Kritikan sastera merupakan disiplin ilmu untuk menilai teks sastera secara khusus. Walau bagaimanapun, teori pengkaedahan Melayu ini digagaskan oleh Hashim Awang. Teori ini dibentangkan oleh beliau buat kali pertama di Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Melayu di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1989. Teori ini mencetuskan kesedaran terhadapnya beberapa kelemahan teori barat apabila menganalisis karya Melayu. Menurut Hashim Awang 2002, teori pengkaedahan Melayu termasuk ke dalam golongan yang dikenali sebagai grounded theory atau teori berlandas. Latar perkembangan teori pengkaedahan Melayu. Teori pengkaedahan Melayu dikemukakan kerana kekurangan pada teori-teori kritikan yang diambil atau diimport dari Barat. Kelemahan-kelemahan praktis kritikan berasaskan teori Barat dianggap Barat sebelah dan kurang sesuai dalam menginterpretasi teks kesusasteraan Melayu yang berteraskan kepada jati diri bangsa Melayu dan Islam. Penelitian teori-teori ini lebih tertumpu kepada aspek-aspek terkhusus sahaja dan mengabaikan perkara-perkara lain yang lebih penting. Menurut Hashim Awang, hasil kajian dan analisis yang dibuat tidak menyentuh dan tidak sempurna, abstrak dan statik walaupun sastera dan karya sastera yang dimodelkan itu dinamik. Dengan tangkapan itu, Hashim Awang mengetengahkan gagasannya yang diberi nama pengkaedahan Melayu sebagai alternatif kepada pengkaedahan-pengkaedahan Barat. Seterusnya, idea. Teori pengkaedahan Melayu dikemukakan berdasarkan cara dan sikap hidup, kepercayaan dan kebudayaan setempat, iaitu masyarakat Melayu yang melahirkan karya-karya tersebut. Teori pengkaedahan Melayu dibahagikan kepada dua, iaitu kaedah alamiah dan kaedah keagamaan. Pengkaedahan alamiah berteraskan kepada cara hidup dan sikap masyarakat Melayu yang menjadikan alam sebagai sebahagian daripada diri dan kehidupan. Pengkaedahan ini dipecahkan kepada tiga, iaitu pendekatan gunaan, pendekatan firasat dan pendekatan kemasyarakatan. Yang pertama, pendekatan gunaan. Berdasarkan kepada anggapan bahawa sastera merupakan salah satu daripada objek alam, iaitu objek daripada ciptaan manusia. Ciptaannya itu mempunyai sebab, hikmat, fungsi tujuan serta ukuran. Yang kedua, pendekatan firasat. Pendekatan ini dikaitkan dengan mimpi, iaitu kejadian alam yang mempunyai makna atau pengertian yang penemuannya dapat dilakukan menerusi takbir atau tafsiran. Yang ketiga, pendekatan kemasyarakatan. Pendekatan ini menganggap sastera sebagai alat pendedahan segala persoalan yang berlaku dalam kalangan masyarakat yang bertujuan untuk mencari kebaikan dan keadilan dalam masyarakat. Seterusnya, pengkaedahan keagamaan. Pengkaedahan keagamaan pula berdasarkan kepada keimanan bersendikan kepada akidah Islam yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan pengkaedahan ini adalah untuk memperlihatkan kebesaran Allah melalui sastera supaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Ilahi. Pengkaedahan keagamaan ini dibahagikan kepada tiga, iaitu pendekatan dakwah, pendekatan moral dan pendekatan seni.
Yang pertama, pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah melihat sastera sebagai wadah untuk mempertingkatkan ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mengukuhkan keimanan dengan memaparkan sifat kesucian dan kemuliaan. Yang kedua, pendekatan moral. Pendekatan ini menyatakan serta mengandungi pengalaman hidup yang dapat memberi pengajaran kerana sastera mempunyai pelbagai ilmu pengetahuan. Namun begitu, pengalaman tersebut meliputi yang dilalui oleh manusia dan maklumat berkaitan dengan manusia serta suasana persekitaran mereka. Yang ketiga, pendekatan seni. Pendekatan ini memfokuskan unsur-unsur keindahan sastera yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Seterusnya, prinsip-prinsip teori. Yang pertama, pengkaedahan Melayu menyikapkan aspek keindahan, kehalusan dan ketinggian daya cipta yang kreatif dalam menghasilkan sesuatu hasil seni. Yang kedua, aspek bahasa merupakan nadi komunikatif masyarakat Melayu yang mengutamakan nilai estetikasinya dan karya dengan didaktivisme. Yang ketiga, unsur alam dan manusia dikaitkan dengan asas agama membuktikan berkaitan sistem hidup, amalan hidup, sikap dan moral-moral Melayu dengan alam sekitar. Seterusnya, cara penggunaan dalam kritikan sastera. Penggunaan teori pengkaedahan Melayu seharusnya menggunakan novel, drama, puisi atau sebagainya yang bersesuaian dengan teori untuk melakukan kritikan sastera. Masyarakat Melayu sentiasa dikaitkan dengan nilai murni dalam kehidupan seharian dan kritikan sastera perlu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Melayu supaya mencapai teori yang digunakan itu dengan tepat. Penggunaan teori ini perlu bersesuaian dengan kaedah teori yang ada, iaitu kaedah alamiah dan kaedah keagamaan. Pilih pendekatan yang terdapat dalam kaedah alamiah atau kaedah keagamaan untuk melakukan kritikan sastera. Fokuskan satu pendekatan atau lebih untuk melakukan kritikan sastera. Seterusnya, contoh kritikan sastera menggunakan teori pengkaedahan Melayu. Saya menggunakan pantun agama untuk kritikan dan menggunakan pendekatan dakwah. Jalan-jalan ke Kota Baru, tidak lupa membeli sabun. Solat itu 5 waktu, jangan sampai tertinggal satu pun. Perenggan 1 dan 2 merupakan pembayang yang membawa keindahan bahasa yang digunakan mempunyai unsur asonansi dan aliterasi. Penggunaan rima akhir juga mempunyai nilai estetika yang menarik minat pembaca. Perenggan 3 dan ke-4 merupakan maksud sebenar yang hendak disampaikan kepada umum iaitu mengenai sembahyang. Sembahyang merupakan tiang agama umat Islam dan wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Karya pantun agama ini menyampaikan dakwah dan memperingatkan supaya melaksanakan sembahyang serta tidak meninggalkan satu pun. Oleh itu, pantun ini memperingatkan manusia untuk beriman kepada Allah dan mentaati perintahnya. Sebagai kesimpulannya, teori pengkaedahan Melayu mengutamakan bahasa dan nilai-nilai yang menjadi teladan atau tauladan kepada masyarakat, supaya masyarakat mengambilnya sebagai pengajaran. Namun begitu, teori ini mempunyai banyak pendekatan yang boleh digunakan untuk mengkritik karya-karya sastera yang bersesuaian dengannya. Dengan adanya teori pengkaedahan Melayu ini, pengkritik-pengkritik dapat mengkritik karya-karya sastera Melayu menggunakan teori ini tanpa menggunakan teori-teori dari Barat kerana teori pengkaedahan Melayu ini lebih tepat berbanding dengan teori Barat yang belum lagi dikatakan mencapai standard kritikan Melayu yang sebenar. Oleh itu, teori pengkaedahan Melayu ini dapat digunakan untuk mengkritik sastera Melayu dengan lebih tepat dan terperinci.